Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang Maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqaddimah. Kita masuk bab yang keempat, iaitu kelebihan agama Islam, pada muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Kelebihan agama Islam. Jadi kita bacalah sebelum ni hadis yang ke-10, hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu memeluk Islam lalu dia mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baik serta dengan ikhlas, Allah akan mengampunkan setiap-tiap kejahatan yang telah dilakukannya dahulu, iaitu sebelum Islam, dan sesudah itu dijalankan balasan bagi segala amalan
tiap-tiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda, dan sehingga 700 kali ganda. Dan setiap satu kejahatan akan dibalas dengan satu kejahatan yang menyamainya, kecuali jika Allah SWT mengampunkan. Ini kelebihan orang yang masuk Islam, dan kita dah jadi orang yang menjadi penganut agama Islam. Kita kena rasa bertuah, nak kena rasa beruntung, kerana kita berada dalam satu landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sebut dah sebelum ni, inna dina indallahil Islam. Sesungguh agama di sisi Allah ialah agama Islam. Kita sebut hadis yang sebelum ni, kerana semua amalan-amalan besok akan mai bertemu dengan kita. Sembahyang akan mai, puasa akan mai, zakat akan mai, ngaji akan mai, amalan-amalan soleh akan mai nak tolong kita. Semua amalan-amalan ni nak tolong kita. Cuma Allah berfirman pada amalan-amalan yang nak datang nak tolong kita tu, Allah berfirman, tujuan kamu tu baik, tujuan kamu tu mai nak tolong, tujuan kamu tu adalah baik. Tapi tidak cukup sekadar tu sahaja. Maka yang terakhir akan datang, iaitu al-Islam. Setelah amalan-amalan yang sebelum ni mai, Allah berfirman pada amalan-amalan tu, tujuan kamu adalah baik, nak tolong kepada hamba-hamba yang mengejarkan dulu di atas dunia. Semua berlomba-lomba mai nak bantu kita. Allah kata tujuan kamu tu baik, nak tolong orang yang melaksanakan perintah aku ni. Tapi bukan hanya kadar amalan tu. Yang utama sekali, yang terakhir sekali akan datang, iaitu al-Islam. Al-Islam. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala terima al-Islam, maka amalan-amalan lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam kita nak kena jaga sungguh-sungguh, lebih daripada kita jaga nyawa kita lagi. Kerana apa? Nyawa kita kalau mati hanya berpindah-pindah sahaja. Berpindah, kita mati, kita berpindah pada alam barzah. Tetapi kalau Islam kita rosak, maka terhapuslah amalan kita. Orang yang murtad, orang yang rosak akidahnya, orang yang murtad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang bermaksud Allah kata orang yang murtad daripada agama dalam keadaan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terhapuslah amalan dia di dunia dan di akhirat. Habis amalan dia, tak guna lagi. Ni hak kita orang Islam, jaga sungguh-sungguh Islam. Jaga, lebih kita jaga nyawa kita, iaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang sama kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga kita akan selamat di akhirat. Jadi malam ni kita sambung lagi, iaitu hadis yang ke-10 kita dah baca sebelum ni. Kita berhenti hari tu muka surat 29 bawah sekali tu, no? Bawah sekali tu. Yang hadis yang ke-10 ini mengandungi yang pertama, setiap orang yang masuk Islam dengan sebenar-benar. Dia masuk Islam ni dengan sebenar-benarnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selalu saya duk sebut selalu hak kerana ni siapa pun tak tahu. Hak kerana ni, kerana Allah ni kita sebut kerana Allah. Hak ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu ni hak kita buat sesuatu. Kerana di akhirat nanti akan datang buku catatan amalan kita. Satu mai sebelah kanan, satu mai sebelah hadapan. Maka mereka ini ahli syurga. Satu lagi buku catatan akan datang sebelah kiri, akan datang sebelah belakang. Mereka ini adalah penghuni neraka. Dan satu lagi buku catatan dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilempar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa kamu buang ya Allah, sedangkan di dalamnya semuanya baik-baik belaka? Kenapa buang ni buku catatan amalan ni, sedangkan di dalamnya semuanya tulis baik-baik belaka?" Maka Allah berfirman dekat malaikat, mereka melakukan amalan bukan kerana aku pun. Bukan kerana aku pun, kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga besok ni 3 golongan akan mai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ketika mana ditanya apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu ni, maka hamba ni jawab, dulu ya Allah kamu kurniakan aku ni harta, maka aku gunakan harta yang kamu kurniakan kepada kami ni untuk jalanmu ya Allah. Maka Allah kata, kamu ni tipu, kamu ni bohong. Kamu dulu ni memang kamu hifaz harta kamu, tapi tujuan kamu nak tunjuk bahawa kamu ni ini seorang penderma. Maka atas dunia orang duk panggil kamu ni seorang penderma, bukan kerana Allah. Maka Allah perintahkan malaikat bawa dia ke neraka. Mai pula seorang pula ditanya, apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu? Maka dia kata, dulu ni kamu kurniakan aku ni ilmu, dengan ilmu nu saya mengajak pada orang. Maka Allah berfirman dekat hamba ni, memang dulu memang kamu mengajar, tapi tujuan kamu mengajar tu bukan kerana aku. Tujuan kamu mengajar tu kamu nak tunjuk kepada orang ramai bahawa kamu ni seorang alim. Di atas dunia orang dok panggil kamu ni tok alim dah. Maka Allah perintahkan malaikat bawa ni masuk ke dalam neraka. Mai pula seorang hamba ditanya, apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu ni? Maka hamba ni jawab, dulu ni saya berjuang ke jalanmu ya Allah, saya mati syahid. Berjuang ni sekarang sampai mati syahid. Maka Allah kata, kamu ni tipu, kamu ni bohong. Dulu ni memang kamu berjuang, memang dulu ni kamu mati dalam perjuangan tu, tetapi kamu berjuang tu bukan kerana aku. Tujuan kamu berjuang tu kenapa? Kerana bangsa, kerana lain pada aku. Maka di atas dunia kawan duk panggil kamu sebagai pejuang bangsa. Nah, ni kita kena jagalah niat kita. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rusulihi fa hijratuhu ila Allah wa rusulihi. Setiap amalan di atas niat, dan balasan mengikut apa yang hak kita niat. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Ini kita kena betul-betul lah, masing-masing betulkan dia. Kita kerana apa? Kerana Allah. Tu kita dalam semayang, kita duk peringat selalu dalam semayang, dalam doa iftitah kita duk baca Allahu Akbar. Lepas tu kita baca wajjahtu wajillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lepas tu kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku,
ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah. Betulkan niat kita. Kita buat ni kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana lain daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita buat lain daripada Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala. Kita telah mensyirik. Syirik ni adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, maksudnya apa? Kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala. Dia kata setiap orang yang masuk Islam dengan sebenar-benarnya akan diampunkan segala dosa yang lalu. Kalau tujuan dia masuk tu kerana semata-mata ikhlas kerana Allah, insya-Allah dia akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Cuma tuan-tuan, sebelum kita nak sampai kepada keikhlasan kita, di sana tu adalah ujian-ujian. Sebagai contoh kita kata yang Islam dah ni. Kalau kita nak tunggu ikhlas baru kita nak buat ibadat, agak-agak sampai bila kita nak tunggu ikhlas? Contohnya lalu tabung kat depan kita, rasa macam malam ni macam tak ikhlas, saya duk bagi sampai mati hidup balik pun tak ikhlas. Lalu tabung, kita kata malam ni tak ikhlas, tak mau bagi walaupun tak ikhlas kita bagi sehingga kita jadi ikhlas. Bagi tak ikhlas pun bagi, mujahadah sungguh-sungguh. Kita berusaha sungguh-sungguh. Memang hati kita dia akan merasa perasaan-perasaan seumpama itu. Dia akan main. Sebab apa? Dalam hati tu kita tu dia ada bisikan-bisikan. Syaitan ini mengambil peluang daripada kelalaian kita. Dia nak mengajak kita supaya jauh ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tu yang Allah sebut dalam yang kita duk minta doa selalu, ya muqallibal qulub. Ni Allah ni yang duk pegang, duk bolak balik. Ni hati kita duk bolak balik. Saat baik, saat tak baik. Duk bolak balik. Allah yang pegang. Minta tolong Allah Subhanahu wa Taala jaga hati kita. Bagi tak ikhlas pun bagi insya-Allah nanti kita akan rasa keikhlasan. Macam kita kata semayang lah. Kalau kita tunggu nak semayang, nak kosong semayang baru kita nak semayang, pakai tak semayang kita. Di sana tu adalah ujian-ujian. Ini nak cerita pada orang yang baru berislam. Kalau tujuan dia masuk Islam tu bukan kerana Allah, kerana lain kerana perempuan kan, sebab disebut tentang hijrah Nabi, ada sahabat-sahabat yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, ada sahabat-sahabat yang berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Kerana apa? Nak mengawini. Maka Nabi kata hijrah itu mengikut apa yang dia niat. Kalau dia niat dunia, maka dia akan dapat dunia. Tetapi kalau dia niat akhirat, maka dia akan dapat dua-dua. Tu sebut apa? Benda-benda tu di atas niat, betulkan niat kita. Baik. Yang kedua, sesudah ia masuk Islam, barulah dia akan diberi balasan menurut ketetapan yang tertentu. Balasan tertentu. Dia kata yang kedua, dia kata sesudah masuk Islam barulah dia akan diberi balasan. Hak sebelum ni tak ada. Dia buat baik macam mana pun, kalau dia tu bukan orang Islam, Allah tak terima amalan dia. Sebaik-baik mana pun dia buat baik macam mana pun, setiap amalan kebaikan yang dia buat atas dunia ni, kalau dia tu bukan Islam, Allah Subhanahu wa Taala takkan terima amalan dia. Tu kita kata tu, sebaik sejahat-jahat kita orang Islam, jahatlah minum arak 3 trailer, minum arak, contoh kita buat contoh. Tetapi dia beriman pada Allah, kesudahan dia masuk ke dalam syurga. Sebab di akhirat besok orang-orang yang bukan Islam, mereka menyesal.
Di atas kekafiran mereka, atas dunia dulu ni mereka menyesal. Mereka kata apa? Alangkah baiknya ya Allah kalau dulu kami juga Islam juga. Kerana apa? Kerana orang Islam dia masuk dalam neraka di akhirat besok, kesudahan mereka habis azab neraka, mereka akan masuk ke dalam syurga. Sejahat mana pun kalau dia tu ada iman, dia tu dalam keadaan iman dia tak rosak, kesudahan dia akan masuk ke dalam syurga juga. Setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang kafir menyesal, mereka melihat sepuak orang Islam masuk syurga. Sepuak orang Islam masuk syurga. Mereka menyesal. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kami juga orang Islam juga. Mereka kata, kalau kami dulu orang Islam, kesudahan kami akan masuk syurga juga. Tapi mereka ada masuk syurga dah? Mereka tak masuk syurga dah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Walahu azabun muhim. Bagi mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Orang yang bukan Islam akan masuk neraka kekal, tak keluar dah. Tetapi kalau dia tu orang Islam, Islam dia tak rosak, kesudahan dia juga akan masuk ke dalam neraka setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu seburuk-buruk kita orang Islam. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun tu kita tengah ada hukum. Orang-orang yang kadang-kadang nampak, jahatnya dia. Tetapi kesudahannya kadang-kadang Allah nak mengampunkan dosanya, Allah datangkan dia dengan ujian penyakit-penyakit. Kerana apa? Allah nak kifarahkan dosa-dosanya. Tetapi kadang-kadang orang yang bukan Islam, mati pun senang bagi mereka. Mati pun mudah bagi mereka. Hidup dalam keadaan senang, mati pun mereka. Hidup senang, mati pun senang juga mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala balas mereka tu atas dunia. Tu orang kafir tu syurga bagi depa, dunia ni syurga bagi depa. Syurga ni, dunia ni syurga bagi depa. Tapi di akhirat besok ni mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesudah masuk Islam, barulah dia akan diberi balasan. Bermula dia masuk Islam, setiap kebaikan yang dia buat tu, satu kebaikan digandarkan dengan 10 kali ganda, dan sehingga menjadi 700 kali ganda. Satu kebaikan yang dia buat digandarkan dengan 10 kali ganda, dan digandarkan lagi dengan 700 kali ganda. Tak tahu banyaknya. Banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada dia. Baik. Yang ketiga dia kata balasan orang yang berdosa terserah kepada Allah. Cuma ke hak kita sebut hak sebelum ni tiap satu dosa yang anak Adam buat, kalau dia tu orang Islam, satu kesalahan dicatat dengan satu dosa. Tiap satu kejahatan dia buat dicatat dengan satu dosa. Tiap satu kebaikan yang dia buat digandarkan 10 kali ganda, dan digandarkan juga menjadi 700 kali ganda. Berbeza dengan orang yang buat jahat, satu kejahatan ditulis dengan satu kejahatan. Tu pun kita pernah sebut dah hadis yang sebelum ni. Tu pun kalau dalam masa 6-7 jam dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ditulis kejahatan dia. Contohnya ada satu hadis Nabi sebut tentang seorang hamba yang buat satu dosa, malaikat belah kiri tanya malaikat belah kanan. Kerana apa? Malaikat belah kanan ni adalah ketua. Malaikat belah kanan ni ketua. Malaikat belah kiri tanya, nak tulis dah? Malaikat belah kanan kata tunggu 6-7 jam. Tunggu 6-7 jam. Kalau dalam masa 6-7 jam tu dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tulis. Tu kata Allah ni sayang sungguhlah. Tu kita tuan-tuan, taubat ni tuan-tuan jangan kita duk tangguh-tangguh. Taubat ni segera taubat.
Contohnya taubat ni, kalau taubat nasuha, ikut dia punya syarat-syarat taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh, menyesal di atas perbuatan yang kita buat dan berazam kita tak mau mengulangilah kejahatan-kejahatan yang kita buat. Kalau kita ada hutang dengan Allah, kena bayar hutang. Kalau kita ada hutang dengan makhluk, kena bayar hutang dengan makhluk. Azam sungguh-sungguh malam ni, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Kalau kita mati malam ni, syurga dah tuan-tuan. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah, ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Aku menyesal dan aku berjanji aku tak mau ulang dah ya Allah perbuatan jahat aku ni. Dan aku berazam aku nak qada balik, nak bayar hutang balik. Apa yang aku tinggal, sembahyang aku tinggal, puasa yang aku tinggal, aku nak bayar balik ya Allah. Begitu juga kalau kita ada hutang dengan makhluk, ya Allah, aku nak bayar hutang dengan makhluk. Kalau kita mati malam ni, syurga dah tuan-tuan. Habis Ustaz 2-3 hari dia buat pula Ustaz hak 2-3 hari tu, hak tu lain pula. Sebab apa? Sebab kita ni dalam lingkungan hidup kita ni, siapa yang duk ganggu kita? Syaitan. Dan kita sebut tadi ni, hati kita ni duk bolak balik ni. Saat nak buat baik, saat nak buat jahat ni, duk bolak balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Ni hak kita duk minta doa. Syaitan ni duk kacau, duk ajak kita supaya kita buat benda-benda yang Allah murka. Allah murka benda hak syaitan ni duk macam mana dia duk rasuk. Sampai dalam sembahyang pun dia duk rasuk kita juga. Jadi taubat jangan kita duk tunggu-tunggulah. Tu kita dengar selalu kita sebut apa? Berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Berkerjalah kamu hak dunia ni seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Tu kalau hak dunia boleh tangguh-tangguh, tak apa, nak hidup selama-lamanya, nak hidup 1000 tahun, tak apa, tak boleh buat hari ni, buat besok. Tak boleh buat besok, buat minggu depan. Tak boleh buat minggu depan, buat bulan depan. Tak boleh buat bulan depan, buat tahun depan. Sebab apa? Kita nak hidup 1000 tahun. Tetapi beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Kita tak ada nak tunggu dah. Kita kena beribadat tu, tak boleh tunggu-tunggu dah. Ibadat sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Kalau sembahyang sungguh-sungguh. Kalau mengaji sungguh-sungguh. Kalau baca Quran sungguh-sungguh. Kalau bangkit malam sungguh-sungguh. Kita beribadat pada Allah. Kerana apa? Esok kita nak mati dah. Esok tak ada nak buat dah. Maka taubat pun sama, disebut dengan wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kamu kepada keampunan. Minta ampun dengan Allah segera, jangan duk tunggu-tunggulah. Di atas dosa-dosa yang kita buat, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak dosa tu terserah pada Allah. Kita sebagai manusia tak boleh kita nak hukum dia ni ahli neraka ni, jangan hukum. Itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tu Maha Pengampun. Kalau Allah nak mengampun, Allah akan ampun dosa hamba-hambanya. Terserahlah kepada Allah. Baik. Pertama, tengok yang pertama. Soal orang kafir masuk Islam, tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan dan kepercayaan diiktikadkan oleh seseorang tetap dikira baik dan buruknya. Tiap dia kata benda yang dikerja dalam kepercayaan yang diiktikad oleh seorang tetap dikira baik buruknya ataupun pahala dosa. Tiap etikah hak kita buat, niat pun dalam lintasan niat kita. Cuma hak niat ni, hak kita pernah sebut dah sebelum ni, kalau niat nak buat baik, niat saja, lintas saja, kita hanya lintas nak buat baik. Tu pun malaikat dah tulis dah satu kebaikan. Kalau buat, ditangkat menjadi 10 kali ganda, 100 kali ganda. Tapi hak kejahatan, lintas nak buat jahat, tak tulis lagi. Hak baik buruk tu kalau kita duk i'tikad ni, kepercayaan kita, keimanan kita ni, hak benar i'tikad ni kita kena jaga-jaga.
Kena jaga-jaga. Kita kenapa? Kita kena dalam keadaan niat berazam untuk kita nak melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hati kita duk berazam nak buat baik, insya-Allah. Pagi besok sebelum tidur, ya Allah, pagi besok ni aku nak bangkit pi sembahyang subuh berjemaah. Ya Allah, ya Tuhanku, malam ni aku nak bangkit untuk sembahyang tahajud dan sebagainya. Ya Allah, malam ni aku nak bangkit, aku nak sembahyang, aku nak baca Quran. Ya Allah, berazam. Insya-Allah Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala akan jagakan kita. Berazam sungguh-sungguh ni kita nak main kebaikan. Insya-Allah kalau kita nak buat kebaikan, akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau kita sebut dengan wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang kafir apabila masuk Islam, maka segala bawaannya meliputi perbuatan kepercayaan yang dilakukan sebelum itu diampunkan dosa. Sebelum ni dia minum arak 3 trailer ke, dia tak sembahyang ke, dia buat jahat ke, dia mencuri ke, dia berzina ke, masuk Islam sahaja tak kira dah. Habis dah. Dia masuk Islam saja hari ni, bermulanya pukul 1 tadi ni, hak sebelum pukul 12.59 tak kira dah. Lepas pada tu hak dulu-dulu ni tak kira dah. Contoh yang kita pernah sebut sebelum ni, dia masuk Islam pukul 11 pagi, pukul 1 dia meninggal. Sembahyang Zuhur pun dia tak wajib. Bayangkan dia masuk Islam pukul 10 pagi, pukul 1 dia meninggal. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Masuk syurga, tak ada nak sembahyang Zuhur. Sebab apa? Sebab sembahyang Zuhur pun tak masuk waktu lagi. Hak dulu-dulu qada dah, tak perlu qada dah hak dulu-dulu ni. Kerana apa? Bermula keislamannya waktu pukul 1 tadi ni. Hak sebelum ni, hak kejahatan yang dia buat ni tak ada dah. Hapus begitu saja. Bermulalah masuk umpama kain yang putih. Bermulalah umpama bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa apa-apa. Dia kata maka segala bawaannya meliputi perbuatan dan kepercayaan yang dilakukan sebelum itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak, tuan-tuan. Bila masuk Islam ni kita bermula dah. Benar keyakinan i'tiqad kita semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Quran, Allah kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Besar zarah ni besar mana? Besar zarah ni apa pun tak nampak. Atom-atom. Dulu-dulu ni ustaz tu beritahu besar biji sawi. Lah ni kalau kata zarah ni benda-benda yang terlalu kecil akan dikira, akan dilihat dalam buku catatan amalan kita. Begitu juga dengan kejahatan yang kita buat. Kalau kita tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah masih ada. Selagi itulah masih ada. Maka segala bawaan meliputi perbuatan dan kepercayaan yang dilakukannya sebelum itu diampunkan dan bersihlah ia dari menanggung segala dosa. Tak ada dah dosa ni. Untungnya orang yang baru masuk Islam. Hak kita untung juga. Kerana apa? Kita lahir-lahir dah, kita dah Islam dah. Ni untung kita dah lahir-lahir itu mak pak ayah kita dah Islam. Maka hak kita ni cuma kita kena jaga nikmat kurniaan yang hak paling besar yang Allah bagi pada kita ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam yang Allah bagi ni. Jaga sungguh-sungguh nikmat ni. Kita nak kena menyempurnakan. Kalau Islam, menyempurnakan hak 5 rukun tu. Kalau iman, menyempurnakan hak 6 rukun iman tu. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan juga selamat akhirat. Jadi kalau kita tak jaga hak rukun-rukun iman, hak rukun Islam, maka tidak sempurna keislaman kita, tidak sempurna keimanan kita. Takut-takut boleh jadi rosak iman kita. Ini yang kita takut. Baik. Dia kata sebelum ini diampunkan dan bersihlah ia dari menanggung sebarang dosa. Yang kedua,
Balasan amalnya yang dilakukan sesudah ia memeluk Islam. Nak kita sebut tadi ni. Sesudah itu dijalankan semua hitungan tentang kepercayaan dan amal-amal yang dilakukannya. Juga tentang dosa dan pahala. Tiap-tiap satu amal kebajikan yang dikerjakan akan disempurnakan. Syaratnya diberi balasan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda menurut kesempurnaan amal-amal dan keikhlasan orang yang mengerjakan. Apabila dia mulanya Islam, setiap kebaikan yang dia buat tu digandarkan satu kebaikan dengan 10 kali ganda dan digandarkan juga dengan 700 kali ganda. Macam mana kita sebut sebelum ni ya, surah Al-Baqarah ayat 261 yang Allah beritahu perumpamaan orang yang menginfak hartanya ke jalan Allah umpama sebiji benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai pula keluar 100 biji, Allah lipat gandakan 700 kali ganda. Tu orang-orang yang mati minta pada Allah supaya mereka dihidupkan kerana mereka nak bersedekah. Sebab apa Ustaz? Pahala sedekah tu besar sangat Ustaz. Semayang kan pahala besar juga semayang. Puasa pun pahala besar juga. Mengaji pun pahala besar juga. Tetapi kenapa orang-orang yang mati minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dihidupkan balik? Mereka kenapa? Mereka depa nak sedekah. Besar semacam mana sampai besar macam tu sehingga mereka minta nak sedekah. Awal depa tak minta nak semayang. Kerana apa? Kerana sedekah tu dapat pahala semayang. Kerana sedekah dapat pahala puasa. Kerana sedekah dapat pahala zakat. Kerana sedekah dapat pahala haji. Bayangkan contoh orang menginfakkan buat masjid ni. Bayangkan orang yang menginfak ni buat masjid ni bangunan masjid ni tuan-tuan. Bayangkan malam ni kita semayang ni pahala dapat kat dia tuan-tuan. Ni pahala semayang kita yang kita semayang ni. Pahala kita pun dapat. Dia pun dapat. Tidak mengurangi pahala kita. Orang yang puasa, kalau kita contohnya bulan Ramadan, kita berlumba-lumba lah. Buat apa? Buat buka puasa. Lebih kata orang bagi makan, bagi minum kepada orang puasa pahala. Macam orang puasa. Dia infakkan hartanya berbuka puasa. Pahala orang puasa. Bayangkan orang dia bagi makan tu 100 orang. 100 pahala orang puasa dah dia dapat. Tidak mengurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Untung dah. Untung. Dia infak buat bangunan tahfiz, buat bangunan sekolah, pondok dan sebagainya. Bayangkan orang-orang yang mengaji di dalam tu, bayangkan pahala ilmu dapat dah. Tak tahulah. Orang yang duk mengaji situ tu tak tahu bukan puluh orang, ratus orang. Ilmu tu orang pula mengamalkan, orang tu pula sampai pula, orang tu pula sampainya. Kenapa? Bangunan yang infak dia infak. Tu untung untuk orang-orang yang mati minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka nak bersedekah. Ni hak kita yang hidup pun banyak kita nak kena bersedekah. Itulah habuan kita. Itulah sebab duit kupang esok tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mati. Mati esok ni duit kupang tak ada. Yang nak dapat nak tolong kita ni pahala-pahala. Ketika tu duit kupang tak laku dah. Nak buat apa pun, ni masa hidup ni lah banyak kita bersedekah. Terutamanya kita buat disebut dengan sedekah jariah. Bila mati seorang anak Adam, terputus amalan kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang munafaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Inilah jariah berterusan walaupun dia mati dah lama dah. 100 tahun dia mati. Selagi mana masjid ni masih ada, selagi mana orang yang beramal dengan ilmu yang dia sampaikan, selagi mana dia anak tinggal anak yang soleh yang doa dia, selagi itulah dia akan dapat pahala. Ni untung. Dia akan berterusan. Sama juga dengan hak kebaikan orang kafir ni, Allah gandarkan dengan 10 kali ganda
dan juga 700 kali ganda pahala. Ni Allah tingkatkan balasan dia berganda-ganda. Dia kata sehingga 700 kali ganda. Menurut kesempurnaan amal-amal, ikut sempurnaan lah. Macam kita semayang lah tuan-tuan. Contohnya semayang jemaah, Nabi kata as-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darajah. Semayang berjamaah lebih baik daripada semayang seorang diri 27 darjat. Nak dapat 27 darjat ni kena daripada rumah kita lagi lah. Kena sempurna rumah kita. Berwuduk sempurna. Kita mai awal. Masuk langkah kanan. Sebelum duduk tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu niat iktikaf. Baru dapat kesempurnaan. Kalau kita tengok Tuan Guru almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Datuk Nik Abdul Aziz, tuan-tuan tengok dia berwuduk macam mana tuan. Kita tengok dia berwuduk tuan, dia buka paip belah kiri. Dia buka paip, dia tahan tangan dia penuh di tapak tangan, dia tutup. Dia basuh muka. Kita buat macam tu tak? Sedangkan disebut inna mubaziri lakana ikhwana syayatin. Kita awal-awal pun ikut jadi sahabat syaitan dah. Membazir. Sesungguhnya orang yang membazir, kata Allah, sahabat saudara kepada syaitan. Kita membuka paip tu macam sungai dah. Tapi bukan sini lah cerita di Afrika tu. Sini tak apa. Jaga sampai macam tu, sampai berwuduk pun dia jaga ni. Buka paip ni, buka pelan. Penuh di tapak tangan, tutup paip. Basuh muka. Hak kedua pun sama, buka paip. Penuh tangannya, tutup paip. Macam tu. Kita tuan-tuan hak rumah kita insya-Allah kita jaga. Kalau hak surau masjid biar pi Kalau rumah kita, Nabi kata walaupun kamu berwuduk dalam sungai sekalipun, walaupun kamu berwuduk dalam laut sekalipun, jangan membazir. Nak bayang macam mana tuan-tuan? Walaupun kita berwuduk dalam sungai tu, nak bazir macam mana jatuh dalam sungai? Air sungai tu banyak. Nabi kata jangan membazir. Sampai darah tu tuan-tuan. Kita rumah kita insya-Allah lah kita jimat cermat berapa B tinggi. Masjid mampu pi kalau kita guna hak wakaf, kita guna yang melampau membazir, boleh jadi dosa pula. Itu kita kesempurnaan sembahyang. Kita nak jadi hak kita buat ni sempurna. Sama juga hari ni pun kalau dia masuk Islam yang semata-mata kerana Allah, tidak ada tujuan lain. Dia buat tu ikhlas semata-mata kerana Allah. Dengan kesempurnaan semua dia buat elok, insya-Allah digandarkan menjadi 10 kali ganda ataupun 700 kali ganda. Sampai kita tuan-tuan kalau kita tengok dalam kitab Fiqh Manhaji tuan-tuan jilid pertama, kitab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan tengok tentang adab-adab ketika kita nak sembahyang, ketika iqamah. Dengan iqamah tuan-tuan, kita tidak ada urusan lain melainkan kita nak berhadapan dengan Allah. Dengan iqamat sahaja, tidak ada urusan lain dah. Tak ada urusan nak bercakap-cakap dah. Tak ada urusan nak melawak dah. Sampai disebut sehingga kalau tempat kita ada kosong pun tak boleh kita nak mempersilahkan orang duduk sebelah kita. Siapa yang tugas tu? Tugas tu imam. Bukan tugas kita. Tu imam kata luruskan sah. Sana kosong no, penuh sana sah. Tu imam, itu tugas imam. Tugas kita makmum bersedia untuk berhadap, untuk kita berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada urusan lain dah. Sampai kita nak suruh orang masuk sah pun tidak dibenarkan. Hukumnya makruh. Bayangkan kalau kita nak bercakap ataupun nak melawak, lagi-lagilah dilarang. Itu kesempurnaan kita nak sembahyang. Itu kadang-kadang sembahyang kita tak khusyuk. Kenapa? Kesempurnaan tu kita tak jaga. Daripada wuduk tak jaga, cara kita wuduk tak jaga, cara sembahyang sembahyang pun tak sempurna, bacaan pun tak sempurna, hak dia pun tak sempurna. Kadang-kadang setengah tu kita tak tanya dia hak mana rukun, hak mana sunat pun dia tak tahu. Tak boleh nak beza yang mana rukun, yang mana sunat, tak boleh beza. Tanya Fatihah tu rukun kan sunat, tak tahu nak jawab.
Maka yang inilah masalahnya. Baik. Sebaliknya, tiap-tiap satu kejahatan jika dikendaki Allah dibalas dengan hanya satu kejahatan yang sama dengannya. Kalau kejahatan yang dia buat dibalas dengan satu kejahatan, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengkendaki, tetapi kepengampunan Allah begitu luas. Allah nak ampun, dan kalau boleh Allah nak ampunlah dosa hamba-hambanya. Hamba-hamba yang buat dosa pagi, Allah tunggu di petang hari nak ampun dosa hamba-hambanya. Hamba-hamba yang buat dosa petang, Allah tunggu di waktu siang. Allah kalau boleh nak ampunkan dosa-dosa kita. Duk tunggu supaya hamba-hambanya minta ampun dengan Allah, minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak mau minta ampun. Tu kata pintu taubat tu Allah buka seluas-luasnya. Allah buka seluas-luasnya. Sehingga mana? Sehingga matahari naik belah barat. Sehingga nyawa kita sampai kat al-gharah ni. Mungkin naik belah barat, mungkin kita tak tahu, mungkin kita tak sempat. Ni hak nyawa kita sampai kat al-gharah ni. Yang ni tak lama tuan-tuan. Yang pertama kes hari ni pun 332 kan yang kematian. Mati pun banyak, 300 lebih yang meninggal. Tapi yang duk tengok yang mati tu banyak kan orang lelaki. Tu kita duk risau. Orang lelaki banyak mati, orang perempuan sikit yang banyak mati orang lelaki. Tu akhir zaman ni tanda-tanda kiamatnya. Orang lelaki kurang, orang perempuan ramai. Bapa yang mati pun ramai. Lepas tu yang beranak perempuan ramai. Tu kita jadi sikit orang lelaki. Duk tengok-tengok COVID-19 ni pun yang mati 2 kali ganda, lebih banyak daripada orang perempuan. Contohnya orang perempuan hak 100, 60 tu orang lelaki, 40 orang perempuan. Oi, takut kita tuan-tuan. Jadi kita kena jaga-jaga. Baik. Yang ketiga, balasan orang yang berdosa. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu hakikat bahawa orang yang melakukan dosa tidak boleh ditentukan balasan buruk, kerana hal ini terserah kepada Allah. Kita sebagai hamba ni kita tak perlu dihukum-hukum. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hukum, dia ni mati ni memang ahli neraka ni, jangan kita hukum. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hakikat bahawa orang yang melakukan dosa tidak boleh tentukan balasan buruk, kerana hal ini terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, oleh yang demikian tidak harus bagi seseorang menentukan balasan buruk kepada orang yang mati dalam maksiat, mati dalam jamban ni. Ni mesti ni neraka ni yang kita dihukum. Abu Lahab mati di Mekah. Mati pula zaman Nabi. Tapi semua kita duduk minta nak mati di Mekah lah. Tapi nak abang kata hak benda-benda ni terserah pada Allah. Cuma kita ni hanya berdoa sahaja. Cuma Allah beritahu lah orang macam ni balasan sedia-sedia, tapi hak kita ni jangan kita dihukum. Contohnya kita sebut dulu ni, Allah kata orang yang ingkar perintah Allah, orang yang ingkar perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam neraka. Supaya peringatan dekat kita jangan duk buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan nampak teruk, kita sebagai individu ni jangan kita dihukum. Dia ni mesti neraka ni, jangan kita dihukum. Itu kita serah pada Allah. Kita hanya mampu berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tempat dia ke dalam syurga. Tu kita berdoa mati, kita doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum. Kita minta pada Allah ampunkan dosa. Orang lelaki kan, orang perempuan, kita minta Allah ampun dosanya. Itu terserahlah pada Allah dan syurga neraka. Baik. Oleh yang demikian, tidak harus bagi seorang menentukan balasan buruk kepada seorang yang mati dalam maksiat. Dengan ini tertolaklah pegangan puak yang menetapkan balasan neraka kepada orang melakukan dosa besar, dan pegangan puak yang mengatakan bahawa orang yang berdosa besar terkeluar daripada Islam.
Juga tertolak kepercayaan puak yang menetapkan bahawa orang yang berdosa besar kekal dalam neraka. Ini terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tu masih Islam, dia Islam yang kita sebut sebelum ni, yang dia tu ada sebesar zarah iman, kesudahannya Allah Subhanahu Wa Taala masuk dia ke dalam syurga juga. Kan kita sebut dah sebelum ni. Dia keluar daripada neraka, orang yang terakhir keluar neraka dan Nabi sebut, dia kata ya Allah, tani pun tak apa dah. Tani taluak pintu neraka ni pun tak apa dah. Dia azab oleh Allah. Lamanya orang yang terakhir. Setelah tu dia meminta kepada Allah nak masuk dalam syurga. Setelah Allah benar dia masuk ke dalam syurga, ketika tu dia melihat tidak ada tempat dah untuk dia. Tak ada tempat untuk dia. Dia keluar di dalam syurga, dia berkata pada Allah, ya Allah, tidak ada tempat dah untuk dia. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepadanya apa yang dia ingin atas dunia. Contoh dia ingin istana, dia ingin mahligai, maka Allah kurniakan istana yang luasnya 10 kali dunia. Agak macam mana? Tak boleh nak bayang. Wallahu a'lam. Tu orang yang terakhir keluar dari neraka pun Allah bagi dia syurga luasnya 10 kali dunia. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu hakikat yang sebenar. Kita hanya beriman dengan allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu kita beriman dengan perkara-perkara gaib. Jadi kita jangan ada hukum lah. Itu kita serah pada Allah. Cuma kita kalau dia tu orang Islam, hanya kita berdoa pada Allah agar kalau dia ada dosa, minta Allah ampunkan dosanya. Yang kita dah minta selalu dalam sembahyang jenazah kita, pada takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua kita selawat ke atas Nabi, takbir tiga kita minta doa pada Allah. Minta doa. Dan lepas pada sembahyang pun kita ada doa juga. Lepas sembahyang imam kita kata apa kita nak saksi atas mayat ni, apa kita nak kata atas mayat ni, semua kita hak jemaah makmum ni kita kata apa? Baik. Kita doa kebaikan untuk dia. Walaupun dia tu mati macam mana sekalipun, kita hanya mampu berdoa pada Allah. InsyaAllah kalau kita berdoa pada orang, satu masa nanti Allah Subhanahu Taala akan bagi orang doa pada kita pula. Tu kita nak apa yang Allah nak balas pada kita kena buat kebaikan-kebaikan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Adil, dia akan balas kepada hamba-hambanya. Walaupun balasan yang kebaikan kita buat tu walaupun sebesar zarah sekalipun akan dilihat dalam buku catatan amalan kita. Jadi kita ingat kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah kita masih lagi tajuk yang sama. Hadis pun lebih kurang juga, hadis yang ke-11 ni menceritakan balasan-balasan yang baik kepada orang-orang yang baru masuk Islam. InsyaAllah kita berhenti tantu dulu. Kita akan sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.